Hello semua, salam ceria dan salam ukhuwah. Topik kali ini yang kita akan dengarkan ataupun kita akan kongsikan satu topik yang menarik, iaitu berkaitan harta tanah yang bertajuk membeli rumah baru merugikan. Dan mari kita lihat video klipnya dulu. Okey, saya Arwah bin Aziz dan di sebelah saya, saudara Izzuan Izzuddin Shah. Kali ini kita akan membahaskan satu tajuk yang amat menarik, bagi mereka yang ingin membeli rumah baru terutamanya. Dan tajuk ini adalah berkaitan dengan pembelian rumah, iaitu membeli rumah baru merugikan. Dan sebelum kita pergi lebih jauh lagi, ingin saya perkenalkan sahabat saya. Wan, boleh terangkan sedikit tak latar belakang ringkas tentang diri kau yang dalam bidang harta tanah? Mungkin ada penonton yang tak tahu macam apa. Aku tahulah, kita pernah duduk di sama-sama dengan dalam sektor awam. First of all, terima kasih kepada Arwah Aziz sebab dah arrangekan satu sesi untuk kita sembang santai, lebih kepada menjurus ke arah harta tanah. So sebelum kita pergi lebih jauh, saya kenalkan diri saya, Izzuan Izzuddin. Dah sebut tadi dah, Izzuan Izzuddin Shah. Jadi sebut sedikit tentang pengalaman aku dalam harta tanah ni. Ya, memang betul, macam saya sendiri pernah berkhidmat dengan pihak kerajaan dalam jabatan di dalam Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Itu bahagian penilaian lah yang kita jumpa dulu tu. Betul. Lepas tu kita keluar dan masing-masing bawa haluan masing-masing lah. Betul. Kau dalam bidang harta tanah, aku dalam bidang latihan dan pembangunan sebuah Malaysia. Right. Untuk penonton semua tahu, maknanya lepas daripada Jabatan Penilaian itu, saya masih lagi setia dalam bidang harta tanah. Maknanya bukannya saya keluar terus. Saya keluar daripada Jabatan Penilaian itu, saya join beberapa orang kata apa, syarikat corporate. Yang berkaitan harta tanah juga. Maknanya yang pertama dengan Pos Malaysia. Walaupun Pos Malaysia tu buat surat, jangan tak tahu dia tu ada bangunan yang beribu unit bangunan yang dimiliki oleh Pos Malaysia. Makna kata tak lari daripada harta tanah lagi lah. Masih lagi. Jadi Pos Malaysia masuk bekerja pula dengan pemaju, dan akhirnya apa yang aku ada sekarang lah. Maknanya sekarang ni untuk tuan-tuan dan puan semua tahu, saya mempunyai sebuah syarikat harta tanah yang memberi perkhidmatan mengenai penilaian harta. Yang pertama penilaian harta, yang kedua agensi harta tanah, iaitu untuk jual beli, sewa, pajak, dan yang ketiga adalah untuk menguruskan bangunan, ataupun orang kata menguruskan macam yang kita tengok, bangunan bertingkat kan, apartmen, kondominium dan sebagainya. Itulah lebih kurang pengalaman kerja bermula pada tahun 2004. So maknanya lebih kurang dalam 16 tahun lah dalam bidang harta tanah. Dalam bidang harta tanah. Itu sebut sedikit tentang saudara Izzuan. Bro, sekarang kita lihat soalan tadi kita lihat tadi, benarkah membeli rumah baru suatu yang merugikan? Begini, aku ada pengalaman ada kenalan yang cakap, Wan, aku pernah beli dulu tahun 90-an lebih. Aku beli satu projek ni, apartmen. Apa yang dijanjikan adalah sale and purchase, percuma, lagi dibagi DB besar percuma, lagi dia kata dijanjikan, memang betul dibagi rumah apartmen yang kita beli tu dalam tempoh 2 tahun siap ada penyewa. Siap ada penyewa. Jadi kenalan aku pun belilah, dia beli. Dan selepas 2 tahun, apa yang berlaku, kontrak penyewaan tak disambung. Dan sekarang ni beliau terpaksa bayar bulanan kepada pihak bank, dan bila dia nak sewakan, tak ada orang nak sewa, tak ada orang nak sewa. Dan seterusnya bila kata nak jual, harga dia jatuh menuduk, lebih rendah daripada harga pasaran ataupun open market value. Jadi ini yang kita nak bahaskan, kita punya concern kita, adakah membeli rumah baru itu satu yang merugikan? Gimana? Kau punya topik ni sebenarnya berat juga aku nak jawab, tapi tak apalah, kita share sekadar mana yang kita rasa yang boleh membantu untuk memahamkan.
sebelum kita pergi pada topik yang lebih menjurus kepada tajuk dia apa, membeli rumah baru itu merugikan. Okey, dia ada tanda soal kat situ kan. Okey, tak apa. Untuk tuan-tuan dan puan-puan semua tahu, sebenarnya untuk pemilikan harta ni kan, pemilikan harta ni dia ada 3 cara. Okey, dia ada 3 cara. Yang pertama, kalau kau beli rumah baru, kalau bahasa Inggerisnya kita panggil rumah undercon. Maknanya beli daripada pemaju yang dalam pembinaan ataupun belum kontrak lagi. Okey, itu pemilikan rumah baru. Rumah baru. Okey, yang kedua kita panggil dalam terma dia sebagai subsale ataupun kalau layman cakap ni rumah second hand lah. Maknanya rumah tu dah ada pemiliknya, individu, kemudian jual kepada individu lain. Itu dipanggil sebagai market subsale. Okey, secondary market. Okey, so yang ketiganya adalah harta tanah lelong. Tadi rumah baru juga lah. Ini secara umum lah. Secara umum. Bukan rumah baru, ini tentang harta tanah lah. Harta tanah yang dijual. Ya, cara untuk pemilikan harta ni 3 cara. Saya ulang lagi sekali, iaitu yang pertama untuk yang undercon, yang kedua subsale, dan yang ketiga ni adalah lelong. Okey, lelong awam. Tapi untuk tajuk hari ni aku tak nak pergi tentang perbincangan kita ni. Jadi kita lebih menjurus kepada harta tanah yang baharu. Maknanya yang kau baru beli daripada pemaju. Okey, betul. Okey, faham. Okey, jadi perkataan yang rugi tu sebenarnya apa nak tahu apa implikasi rugi, maksud rugi tu macam mana, ulas sikit. Maksud rugi tu, kita telah keluarkan sejumlah wang. Kemudian pulangan dia dari segi pertama dari segi sudut sewa. Maksudnya sewa kita tak dapat nak sewakan, ataupun sewa tu lebih rendah daripada yang kita bayarkan, terlalu rendah. Dan yang kedua, bila kita nak jual balik, kata hari ni kita beli, contoh dia 200 ribu, besok kita nak jual, harga dia 50 ribu saja. Itu yang maksudnya rugi. Faham. Okey, dari segi teorinya lah, apa yang kita belajar dia, kalau dari segi teori ekonomi, ingat lagi teori belajar lagi ingat lagi teori ekonomi tu, maknanya kita ada supply and demand. Betul. Harta tanah ni dia punya supply sangat terhad. Dah tak ada dah orang nak macam nak dapat tanah lebih. Kalau tanah itulah, bila dah pakai itulah dia. Betul lah, maknanya supply dia semakin berkurang. Semakin lama lah. Semakin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Jadi permintaan pula manusia makin ramai. Makin lama makin ramai. Jadi permintaan tinggi. Kalau ikut teori ataupun sifir ekonominya, bila supply makin kurang, maka harta tanah ni makin tinggi. Dan itulah yang berlaku pada tahun 2010, 2011, 2012 bila dia ada orang kata apa, cycle of economy tu. Benda makin sikit, makin terhad, tapi ramai orang nak. Bila ekonomi kita bagus, jadi dia makin naik. Dia akan naik. Okey. Untuk yang projek baru ni, maknanya dia tidak sentiasa naik. Untuk projek perumahan yang baru, saya ulang sekali, dia tidak sentiasa naik. Ia bergantung kepada cycle ekonomi yang pertama, keadaan ekonomi, dan keadaan pasaran harta tanah itu sendiri. Macam saya cakap tadi, teori supply and demand sentiasa kita gunakan sampai bila-bila. Okey, mungkin yang berlaku pada kes ini, sebab secara umumnya kita buka balik, sebab apa berlakunya kalau orang sebut tentang bubble property kan. Bubble ni maksudnya benda itu banyak kalau kita tengok, terutama sekali di Lembah Kelang. Saya sentuh di Lembah Kelang yang kita senang lihat, yang terlalu jelas yang kita boleh lihat, maknanya berlaku lambakan harta tanah jenis apartmen dan kondominium. Data ni kita boleh semak. Sebab data ni semua ada dalam rekod NAPIK. NAPIK ini di bawah salah satu laporan pasaran harta yang dikeluarkan oleh NAPIK yang bernaung di bawah JPBH. Okey, jadi dalam data tersebut menunjukkan bahawa jenis harta tanah ini telah melebihi daripada apa yang sepatutnya. Okey, apa yang sepatutnya yang diperlukan di pasaran. Tapi bila orang tanya, bila orang tanya aku, macam mana pula boleh kata tak laku? Beli je sold out kan? Jadi sebenarnya benda ni, kalau kita cakap dalam bahasanya adalah, mungkin ada sedikit perkataan spekulasi di situ. Spekulasi harta tanah ini yang yang dimulakan oleh mereka yang bergelar sebagai pelabur harta tanah. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang membeli properti itu adalah orang yang sama. Jadi dia bukanlah orang kata apa, memenuhi kehendak pasaran. Mungkin dia ada satu strategi pelabur yang orang kata apa, terkejar-kejarkan. Bila disebut pelaburan harta tanah saja, mereka mengejarkan konsep pelaburan itu. Sebenarnya dia tak tahu pelaburan atau peleburan. Pelaburan ataupun peleburan. Jadi dalam kes yang aku kongsi dengan kau tadi, kau ada pengalaman yang sama tak? Situasi yang sama lah, yang katakan seolah beli properti baru rugi. Okey,
Dalam pengalaman sendiri tu tidak ada. Tidak ada, pengalaman aku tidak ada. Cumanya ada rungutan ataupun beberapa kenalan yang memberitahu. Okey, ada kawasan sekitar Lembah Kelang. Aku tak nak spesifikkan kawasan mana. Tapi kita boleh tengok macam mana indikator kita nak tahu bahawa properti itu jatuh. Sebenarnya dia tidak jatuh. Dia asalnya harga rumah kita ni yang kebanyakan konsep yang ada sekarang ni. Ni rumah baru lah. Yang rumah baru ni, itu yang dia spoil market tu. Dia spoil market. Sebab apa tau? Sebab bila dia kata rumah baru, harga baru. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok banyak dia punya free gift, perkataan yang digunakan free gift. Kemudian dia kata pembayaran pengembalian cash, pengembalian tunai ataupun term biasa dia guna cashback. Sebenarnya maksudnya beli rumah dapat duit lagi. Dapat duit lagi. Banyak kat luar tu memang banyak tawaran. Beberapa projek yang sekarang ni tak terkejut sehingga cashback yang ditawarkan ratusan ribu. I see. Okey, alright. Jadi kalau ikut logiknya, kenapa pemaju tawarkan benda cashback ini? Ada yang bagi Myvi, ini baru lagi. Yang ni baru minggu lepas. Bagi kereta lah, bagi kereta. Bagi kereta. Contohlah kereta lah, contoh. Dia bagi kereta. Jadi bila dia bagi kereta, ini yang terbarunya berapa ni? Baru 2-3 hari sudah. Oh, later. Beli rumah harga 300,000 lebih. Dapat kereta, dapat lagi cashback. Hampir 100,000. Alright. Jadi sebenarnya kita pembeli ni, kita rasa macam okey lah kot, beli rumah dapat kereta. Why not? Why not Tapi sebenarnya kos-kos tersebut telah dimasukkan ke dalam harga rumah itu. Okey, faham tak? Jadi bila dah masukkan kos sekali dekat dalam harga rumah yang sepatutnya kalau tak adalah orang kata pengambilan cashback tadi tu ataupun kereta itu, maka aku rasa harga rumah, bukan aku rasa lah, sememangnya harga rumah tu dia boleh turunkan lagi. Sememang-memangnya. Sebab macam ni lah. Mana kata kalau pembeli tu dia beli rumah baru yang kita sebutkan tadi tu, dia beli siap sekali dengan kereta, dia beli siap sekali dengan loan wang, yang siap sekali dengan loan wang, yang beli kereta, siap beli dengan rumah. Maksud tiga item lah. Tiga item masuk sekali dalam satu loan. Jadi isu dia yang perkataan rugi yang kau sebut tadi tu, bila kita masuk kepada yang tadi tu, bila kita beli daripada pemaju, kita sebut sebagai primary market ataupun membeli projek baru. Tapi bila dia nak masuk sub sale ataupun nak pergi secondary market, bila kata rumah itu ingin dijual oleh pemilik asal tadi, jadi harga yang nak dijual itu selalunya tak boleh sampai dengan harga yang dia beli dengan pemaju. Kita panggil dia sebagai harga perjanjian jual beli lah, harga SPA. Tak boleh sampai. Sebab apa? Sebab nilaian yang sebenar yang akan ditentukan oleh penilai yang berdaftar lah, maknanya profesional, penilai harta tanah yang profesional. Maka normally harga tu memang tak boleh sampai. Sebab bila kita buat kajian pasaran, itu bila kes untuk jualan ke? Bukan yang masa pembelian mula-mula? Bukan. Bila dia nak jual. Okey, aku suka soalan tu. Keadaan yang kau sebutkan tu okey. Sebab apa kan? Bila keadaan kali pertama, mungkin ada orang tanya, lah kali pertama kita dah beli, takkan tak ada penilai di situ? Okey, harga pertama daripada pemaju ini pihak berkuasa yang tentukan. Pihak berkuasa tentukan bahawa untuk kali pertama jualan, harga tersebut diiktiraf ataupun mendapat kelulusan daripada Kementerian Perumahan. Jadi tidak perlu melalui penilai. Jadi untuk kes pembelian rumah baru, pihak penilai ataupun valuer tidak termasuk dalam untuk pembelian rumah yang pertama itu. Tidak termasuk. Urusan perkhidmatan penilai harta tidak dimasukkan di dalam kelulusan untuk pinjaman yang pertama. Kali pertama itulah. Jadi bila nak masuk kali kedua baru nak guna penilai. Itu yang berbalik yang tadi tu. Itu yang berbalik cerita tadi. Sebab tu harga dia tidak sampai. Jadi itu isu dia. Sebenarnya yang pertama aku nak sebut itulah tentang cashback dan juga apa-apa free gift yang telah, ataupun dia kata kalau beli percuma sekian. Benda itu semua dah masuk dan letak sekali dalam satu harga, iaitu harga rumah. Okey. So kau nak ambil satu contoh. Aku satu contoh satu contoh yang ada di sebelah sana, di sebelah Lembah Kelang juga, Lembah Kelang, projek di Lembah Kelang. Bila kita kaji balik harga rumah yang ditawarkan adalah, saya sebut harga dia lebih kurang 550,000. 550,000 itu adalah termasuk 100,000 cashback dan juga beberapa free gift yang lain. Sebenarnya itu bukan harga yang sebenar.
bukan harga sebenar pada pandangan aku lah. Kan? Maknanya itu bukan harga sebenar yang mampu ataupun yang orang kata apa, willing buyer willing seller, ataupun apa kita nak mudahkan perkataan tu, willing buyer willing seller, nilai pasaran lah senang cerita. Transaksi antara penjual dan pembeli yang rela. Maknanya harga tu dah ada harga markup lah. Saya kata harga markup lah di situ. Tapi dari segi permohonan pinjaman semua tak ada masalah yang itu. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi dekat situlah kita ada loophole dan terus terang saya katakan disebabkan perkara-perkara yang cashback inilah yang membuatkan dia kacau ganggunya harga pasaran harta tanah sekarang ni yang berlaku, yang kita boleh tengok sekarang. Okey. Jadi kalau kita kupas balik, kembali balik pada soalan kita, membeli rumah baru merugikan, makna kata tak semualah tak semua. Dia tak semua. Kita kena tengok. Bukan semua merugikan. Ada yang okey, tengok dalam keadaan cara dia orang marketkan, dia orang pasarkan ataupun cara mereka menjual, dan kita ada beberapa cara untuk mengenal pastilah. Maknanya harga tu yang macam mana yang okey, macam mana yang tidak okey. Kita sebagai pembeli yang kena buat sedikit kajian. Okey, tu kejap kita pause dulu, dulu. Okey, jadi seterusnya dah habis tentang isu rumah baru rugi atau tidak. Okey. Wan, kebagi apa nasihat kawan kepada mereka yang menonton kita punya channel ni? Aku tak ada share benda yang terlalu orang kata apa, calculation yang hebat-hebat nak kira. Dia senang saja. Kita ada 3 indikator ataupun kita nak tunjukkan kalau kata kau nak beli rumah tu okey tak okey, harga dia okey tak okey. Sebab sekarang ni semua benda ada di hujung jari kita kan. Kau boleh semak, tak ada masalah kan. Jadi kalau kita nak tengok yang pertama sekali, bila ada harga yang ditawarkan itu, contoh projek rumah baru tu, bila ditawarkan, korang kena check satu je. Sebab sekarang dah ada mudah, itu sebagai indikator, itu bukan harga pasaran. Walau bagaimana itu sebagai satu guide untuk kita lah. Dia boleh guide kita. Jadi kita semak sedikit cara untuk harga pasaran di sekeliling. Andai katalah yang macam aku sebut tadi, 550,000. Okey, 550,000 tu kita kena cari harta tanah yang sebanding di kawasan yang sama. Harga dia sampai tak 550? Maknanya bukan kalau kata kawasan itu lebih kurang harga dia 500, 520, yang tu boleh dikira sebagai acceptable lah, boleh diterima. Sebab apa? Projek baru ni kita faham, bila kita masuk bila kita beli pada harga, aku bagi contoh 2020, projek tu siap pada tahun 2022. Jadi betul? Harga yang ditawarkan sebenarnya future, harga masa hadapan. Tapi kalau kita tengok market kita, trend kenaikan pasaran harta tanah ni, dia tak adalah setahun sampai 20%, setahun 30%. Jadi kita, kalau projek itu, senang cerita macam ni lah, kalau projek baru itu dia harga dia sedikit tinggi, maksimum 20%, 15 hingga 20%. Kalau lebih daripada tu, maknanya itu adalah harga yang terlalu tinggi. Okey. Harga rumah baru, aku nak beli rumah baru, aku cuba comparekan dengan property yang sama dijual di sekarang. Sekarang subsale market. Okey, lepas tu tengok dia punya percentage perbezaan tu seboleh-bolehnya tidak lebih daripada 20%. Itu paling tinggi 20%. Okey, tapi kalau dah berkenan sangat, dia melebihi 50%, tak ada masalah nak beli. Tak ada masalah, dah berkenan sangat. Cuma dikhawatiri nanti takut boleh merugikan. Jika nak buat diteruskan juga pembelian itu. Itu yang pertama. Maknanya harga yang nak beli bandingkan dengan harga pasaran subsale, kenaikan paling tinggi 20%. 20% lah. So yang kedua kita buatkan sedikit perbandingan tentang jenis harta tanah tu. Contoh harga 550. Tapi based on hasil daripada kajian aku, 550 sebenarnya bukan untuk harga kondo, untuk kawasan yang aku sebut tadi lah. Sebenarnya 550 tu kalau aku buat carian di sekeliling tu, harga untuk teres 1.5 tingkat di kawasan tersebut. Maknanya kau beli 550, memang rumah baru, cantik, berkilat, tetapi itu harga untuk kondominium dengan kawasan lebih kurang 1,100 square feet. Tapi dengan harga tersebut, kalau kau beli harga sub-sale, kau boleh dapat harta tanah yang bertanah. Faham tak? Bertanah ni, landed ni macam teres,
kan, semi-D. Tu Lepas tu kita bandingkan, okey, kalau kita jenis beli gitu. kondo, kita kena banding juga dengan kondo punya Sepatutnya market kondo, lah. market kondo. Tapi apa yang kajian kes aku yang aku buat, harga tersebut sebenarnya adalah harga untuk teres. Sebenarnya projek tu nombor 2 dah out. Okey. Ya, dan yang ketiga kita buatlah sedikit kajian sewa. Maknanya kan bila kita buat installment, bayar ansuran, bila kita nak beli rumah, dia senang je calculation yang aku boleh share. Kata rule of thumb, kalau harga rumah tu katakan 500,000, Okey. kalau kau nak tahu berapa installment dia, lebih kurang kau bahagikan dengan 200. Oh, tu formula dia Formula lebih kurang. Dia tak tepat tapi lebih kurang. Okey, maknanya kalau rumah kau harga 500,000, anggaran untuk installment adalah bahagi 200. Maknanya bersamaan dengan 2,500 sebulan. Okey, jadi bila kau dah beli rumah tu, rumah yang kita sebut tadi tu, yang baru tadi, kau buat kajian sewa. Ada tak kajian sewa di kawasan itu? Di kawasan itu yang bersamaan dengan installment tadi tu, yang ansuran bulanan tu. Kalau tinggi sedikit tidak mengapa, kadang-kadang dia double, kadang triple. Jadi itulah satu orang kata indikator dia yang kita rasakan bahawa memang rumah tu mahal lah. Rumah tu mahal. Projek tu memang dia dah letak at a high value, harga yang mahal. Okey. Jadi 3 benda tu je lah yang boleh kita gunakan sebagai orang kata apa, guide kita. Panduan untuk dapatkan jangan tersalah pilih. Tapi untuk tajuk ni aku mengata semua, bukan semua. Maknanya ada sesetengah projek yang memang bila kau beli, jual balik subsale akan mengalami kerugian. Bukan sedikit-sedikit punya kerugian, banyak rugi dia. Okey, berhenti sekejap. Cuma kalau katakan dia dah beli, dia beli dengan harga begitu, tapi dia nak duduki, bukan untuk jualan, bukan untuk pelaburan. Macam mana? Alright, yang tadi tu bagus juga. Yang tajuk yang aku sembang tadi tu adalah untuk aku lebih fokus kepada pelaburan. Sebab kita jangan tengok pelaburan, peleburan. Yang mana satu kita nak pelaburan, bukan peleburan. Lebur semua kita punya cost. Okey. Jadi untuk duduk sendiri, kalau sedikit mahal tidak mengapa, sebab engkau pun tak adalah nak fikir sangat nak buat investment, nak buat pelaburan, betul tak? Untuk duduk sendiri, sebab kebanyakan projek yang ditawarkan tu bila ada cashback, kau boleh touch up sikit lah rumah kau, buat bagi cantik sikit, buat interior design. Beli rumah dapat kereta kan. Cuma beli rumah dapat rumah belum lagi, aku tak jumpa lagi. Yang tu aku tak jumpa lagi. Kalau jumpa nanti kita akan maklumkan kalau ada nanti kita maklumkan. Beli rumah dapat orang rumah. Bukan senang tu. Tertarik tu. Okey. Aku rasa yang tu je lah antara tips-tips yang aku boleh share untuk sesi kali ni lah. Okey, jadi dah habis tadi tentang topik kita bincangkan. Jadi kata-kata akhir, Wan, ada apa yang kau nak sharekan? Oh, dah kata-kata akhir. Okey, alright. Tapi walaupun kata-kata akhir, ini bukan kali terakhir lah. Aku harap kau panggil aku. InsyaAllah. Alright, so ada banyak lagi benda yang selalu aku kupas. Kadang-kadang aku menulis juga tentang harta tanah ini. Tapi ada penulisan ada penulisan tentang harta tanah ni. Cumanya orang kata tidaklah terlalu detail dan tidak terlalu akademik lah. Secara santai saja. Dan kalau ada yang di luar sana nak berkenal-kenalan, ini adalah pengenalan kita kali pertama. Jadi kau boleh type, boleh lihat lah. Ni dekat bawah ni kau tengok ni ada tulis apa ni. Ini Facebook aku lah. Okay, Facebook aku di sini. Dan beberapa lagi maklumat tentang company. Kalau ada yang nak bersemuka, orang kata nak face to face punya perbincangan dari hati ke hati tentang apa saja persoalan tentang harta tanah, macam yang aku ulang tadi lah. Sebab perkhidmatan yang aku tawarkan mengenai penilaian harta tanah, mengenai jual beli sewa sebagai agensi harta tanah. Dan juga yang last sekali tentang pengurusan harta tanah. So jadi 3 perkara ni tentang harta tanah. Kau teringat je tanah, kau teringat muka aku, engkau boleh dapatkan ataupun bertemu muka dengan alamat seperti dalam description ni dekat YouTube di bawah. Okay. Alright. So lagi sekali aku ucapkan terima kasih di atas masa dan kau jemput aku dan belanja aku secawan kopi. Okay. Alright. Okay, thanks bro. Okay, sekian saja perkongsian kami berkaitan dengan sembang-sembang santai bab harta tanah. Dan jangan lupa mereka yang tonton channel ni untuk klik butang subscribe bagi mendapatkan informasi-informasi terkini berkaitan dengan channel saya, iaitu tentang pembangunan diri, tentang latihan, tentang penulisan, tentang buku dan juga berkaitan dengan topik-topik yang bakal kita yang terkini lah, contoh macam tentang property. Dan sekian sahaja dari kami, dan insyaAllah kita berjumpa lagi.